serta limpah kurnia daripadanya, dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum siswa guru bersama saya, Suhaila binti Abdullah, pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum bahawa masalah pergaulan bebas dalam negara kita semakin meruncingkan sehingga mencetuskan kebimbangan banyak pihak. Justru, masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, iaitu pergaulan bebas dalam kalangan remaja, apa yang sudah terjadi? Persoalan inilah kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai madah dalam usaha membentuk generasi remaja yang lebih berkualiti dari segi akhlak dan tata susila. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan dua orang panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana warga Dewan sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama, segak bergaya berbaju Melayu, Saudara Muhammad Hanif bin Omar yang merupakan pengurusi Kelab Rakyat Islam Siswa Guru IPG Kampus Bahasa Melayu. Apa khabar saudara? Khabar baik. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua, cantik berseri bak bulan mengambang, Saudari Nusra Zuwana Nadira binti Muhammad Effendi yang menyandang jawatan sebagai Yang di-Pertua Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar Siswa Guru IPG Kampus Bahasa Melayu. Selamat datang saudari. Terima kasih Kementerian. Sebelum saya meneruskan agenda saya, izinkan saya untuk memetik surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, iaitu yang membawa kerosakan. Selaras dengan potongan ayat surah Al-Isra yang dibaca oleh saya sebentar tadi, ingin saya mengajukan soalan kepada panel pertama kita tentang apakah konsep atau definisi yang sebenarnya pergaulan bebas dalam Islam. Baiklah, mereka atas soalan yang tadi berkenaan dengan konsep pergaulan bebas. Sebelum itu, apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas merupakan salah satu penyakit yang melanda umat Islam pada masa kini. Pada zaman pasca modernisasi ini, pergaulan bebas tidak lagi menjadi kudis kepada pandangan masyarakat. Pergaulan bebas menjadi satu trend pada masa ini dan tidak mustahil akan ada individu Muslim yang tidak menyedari bahawa dia telah masuk dalam kategori ini. Dilihat dari segi katanya, dapat ditafsirkan apakah maksud dari istilah pergaulan bebas. Pergaulan artinya proses bergaul, manakala bebas artinya terlepas dari ikatan. Jadi, pergaulan bebas artinya proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Masalah pergaulan bebas dalam kalangan remaja semakin merusakkan. Hal ini dikatakan kerana kebanyakan remaja pada masa kini dipengaruhi oleh rakan sebaya, kurang pendidikan agama dan budaya barat yang semakin menular. Situasi seperti ini terjadi disebabkan oleh pelbagai faktor serta mengakibatkan pelbagai impak negatif kepada generasi muda. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi, panel pertama ada mengaitkan tentang hukum-hukum Islam dalam pergaulan yang sememangnya menjadi satu perkara yang penting untuk kita pelajari supaya kita dapat membezakan yang mana harus dan haram. Justru, saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua. Bolehkah saudari menjelaskan pandangan saudari terhadap pergaulan bebas menurut Islam? Terima kasih kepada saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya ada kutip sedikit kata-kata daripada Nur Najwa Solehah binti Hasan Ash'ari yang berkata bahawa pergaulan ini membawa kepada dua maksud, iaitu
mereka memang mempunyai sifat yang ingin tahu. Jadi mereka ini mengalami tekanan emosi dan mental sejak awal usia. Kerana apa? Kerana mereka berkemungkinan mereka ini tidak ingin menerima apa-apa nasihat daripada orang-orang tua mereka seperti ibu bapa ataupun orang-orang terdekat mereka. Sedangkan nasihat-nasihat seperti itu adalah satu nasihat yang baik untuk mereka juga. Tetapi kita tahu yang remaja ini dikatakan berdarah muda. Jadi sukar untuk remaja ini orang kata menerima setiap baik-baik nasihat daripada orang-orang tua di sekitar mereka. Jadi mungkin mereka mengalami tekanan kerana mereka tidak dapat menerima kenyataan daripada nasihat-nasihat orang-orang tua mereka. Jadi atas sebab itu mereka merasa tekanan dan mereka berniat untuk terlibat dalam pergaulan bebas ini kerana untuk meluahkan sedikitlah perasaan akibat ketidakpuasan hati mereka kepada orang tua mereka. Seterusnya yang ketiga adalah sifat terlalu bebas antara lelaki dan juga perempuan, seperti mereka ingin berkeinginan berpasangan pada usia yang muda. Seperti yang kita tahu, remaja pada masa kini mereka ini memang hampir semualah yang kita tahu, hampir semua ingin orang kata mereka ini terlalu terjebak dengan tren-tren daripada negara-negara barat yang mempunyai pasangan pada usia muda. Okey, kita tahu kan yang tren-tren ini telah dibawa daripada negara barat. Jadi sepatutnya kita sebagai masyarakat Melayu yang majoritinya menganut agama Islam, seharusnya kita tidak terjerumuslah dalam tren-tren barat ini. Seperti yang kita tahu, tren barat ini mereka memang mengamalkan pergaulan bebas. Bahkan di luar negara juga ada yang tinggal serumah sedangkan mereka tidak pun mempunyai apa-apa ikatan pernikahan ataupun ikatan yang sah untuk lelaki ataupun perempuan. Jadi atas sebab itu mereka terpengaruh dengan tren-tren barat dan mereka berkeinginan untuk berpasangan di usia awal mereka. Jadi saya kira itulah antara maksud ataupun sedikit cirilah mengenai pergaulan bebas ini. Moderator sikit. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada panel kita yang kedua atas penjelasan yang sangat jelas mengenai pergaulan bebas menurut Islam. Dalam hal ini, dapat kita saksikan bahawa pergaulan bebas membawa konsep dan pandangan yang sangat luas. Melihat keadaan yang semakin getir, pergaulan bebas menjadi satu perkara biasa untuk diamalkan dalam kalangan masyarakat pada masa kini, terutama golongan remaja. Golongan remaja ini ibarat baru mengenal dunia apabila mereka sentiasa ingin melakukan perkara-perkara negatif dan memudaratkan diri sehingga sanggup menggadaikan harga diri. Menurut berita harian hasil penulisan Hazirah Ahmad Zaidi pada 16 Ogos 2023 telah menyatakan bahawa hampir 4,000 bayi yang dilahirkan secara luar nikah. Bertitik tolak daripada itu, izinkan saya untuk meneruskan persoalan kepada panel kita yang pertama, iaitu saudara Muhammad Anil, berkaitan apakah punca utama berlakunya pergaulan bebas dalam kalangan remaja di negara kita. Terima kasih moderator atas soalan yang dilontarkan sebentar tadi. Baiklah, antara punca ataupun faktor utama yang menyebabkan berlakunya krisis pergaulan bebas ini adalah melalui pihak sekolah itu sendiri. Kegagalan pihak sekolah bertindak pantas dan terus dalam isu ini turut menjadi faktor utama yang mendorong kepada meluaskan masalah pergaulan bebas. Ada setengah pihak sekolah yang merahsiakan masalah disiplin sekolah kerana mereka tidak mahu nama sekolah mereka terjejas. Tindakan ini menyebabkan ada para pelajar yang beranggapan tindakan mereka melanggar disiplin tidak akan dilaporkan oleh pihak sekolah. Sikap acuh tak acuh sekolah yang turut kekurangan guru disiplin ini menyebabkan pelajar semakin berani melakukan kesalahan disiplin. Oleh itu, cara pihak sekolah menangani masalah disiplin turut menentukan peningkatan masalah disiplin mereka. Seperti mana yang kita boleh lihat, sebagai contohnya ada setengah sekolah ni dari aspek masalah disiplin tu dia tidak menitik beratkan sangat. Dia, macam saya katakan tadi, dia nak merahsiakan segala perbuatan kejahatan yang pelajar lakukan. Jadi
pelajar akan semakin berani untuk melakukan masalah sosial seperti saya katakan pergaulan bebas, lepak, rokok dan sebagainya. Jadi sekolah tidak sepatutnya melakukan tindakan sedemikian walaupun ia akan menjejaskan nama baik sekolah, kerana kita sedia maklum sekiranya perkara ini tidak dibentul secara lebih awal, ia akan meningkatkan lebih banyak kesan buruk bukan saja kepada sekolah, malah kepada generasi akan datang dan turut kepada negara kita sendiri. Jadi sekolah sepatutnya mengatasi ataupun mengambil pelbagai inisiatif untuk mengatasi masalah pergaulan bebas, kerana pergaulan bebas merupakan antara salah satu orang kata tunjang utamalah kepada gejala sosial yang semakin memusingkan dalam kalangan remaja di sekolah. Jadi macam saya katakan tadi, kekurangan guru disiplin di sekolah, macam saya katakan tadi, apabila berlakunya kekurangan guru disiplin, para pelajar akan berasa berani untuk melakukan kesalahan macam saya katakan tadi, iaitu pergaulan bebas, kerana mereka menganggap pergaulan bebas merupakan antara aktiviti yang normal dan menjadi normalisasi di sekolah. Jadi kerana sekolah itu sendiri dengan menyediakan perkhidmatan guru, tak kisahlah guru dari aspek disiplin ataupun kaunseling, untuk mendidik ataupun menasihati para pelajar supaya tidak terjebak dengan pergaulan bebas, kerana pergaulan bebas merupakan antara salah satu tunjang utama yang membawa kepada kerukunan akhlak dalam kalangan pelajar. Itu sahaja dari saya. Baiklah, sungguh intelektual pemikiran saudara Benefit yang pertama. Sememangnya, punca yang diberikan oleh saudara Hanif sangat menepati isi perbincangan kita pada hari ini. Demikian itu, ingin saya mengajukan persoalan kepada Benefit yang kedua. Apakah punca sebenarnya berlaku pergaulan bebas dalam kalangan remaja? Baiklah, terima kasih kepada Tuan Moderator. Baiklah, apakah punca berlaku pergaulan bebas ini? Jadi, suka saya petik daripada seorang kata-kata penulis ini. Menurut Siti Rabah Hamzah, pelaku hedonistik ataupun hedonistik adalah golongan yang mengutamakan keseronokan dan juga hanya memilih aktiviti yang mendorong kepada keseronokan yang berlebihan serta terlibat dengan keruntuhan moral dan tingkah laku yang negatif.
sebab berlakunya pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Jika ia tidak dibentuk maupun dicegah terhadap punca utama tersebut, pasti akan berlaku malapetaka yang lebih buruk. Bak kata pepatah, hulu malang, pangkal celaka. Dalam erti kata lain, jika tidak mengambil tindakan terhadap pergaulan bebas yang semakin hangat dalam kalangan remaja, pasti akan menimbulkan kesan yang lebih serius. Maka, tanpa membuang masa, dengan itu saya meneruskan sesi forum kita dengan mengemukakan soalan saya seterusnya kepada panel kita yang pertama. Menurut saudara, apakah kesan yang paling serius terhadap pergaulan bebas dalam kalangan remaja ini? Baiklah, terima kasih moderator atas soalan ini. Antara kesan negatif yang kita boleh lihat dari pergaulan bebas ialah berlakunya keruntuhan akhlak. Keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja khususnya akibat pergaulan anak-anak muda yang terlalu bebas, menyebabkan mereka mudah sahaja berkawan dengan individu yang tidak dikenali. Para remaja pada masa ini amat terdedah kepada kumpulan-kumpulan yang tidak baik seperti kumpulan rempit, gangster dan sebagainya. Hal ini menyebabkan golongan remaja ini berubah sikap dan kelakuan mereka. Terdapat ramai remaja yang terlibat dengan kumpulan yang tidak berfaedah ini sudah berani melawan kata ibu bapa mereka, terutamanya apabila ditegur. Mereka akan memberontak dan memarahi ibu bapa mereka sendiri sekiranya kemahuan mereka tidak dituruti. Malah terdapat tidak kurang juga ada anak-anak yang sudah berani mencuri wang ibu bapa sendiri untuk keperluan yang tidak berfaedah. Dalam konteks yang sama, kumpul-kumpul remaja yang masih lembek menyebabkan mereka mudah dipengaruhi oleh rakan yang runtuh akhlak sehingga mereka gagal dalam membezakan dosa dan pahala ketika melakukan sesuatu perkara. Macam saya katakan sebelum ini, pergaulan bebas ni disebabkan oleh pergaulan yang secara bebas, sama ada berlainan jantina ataupun jantina yang lama. Macam contoh, bila kita berkawan tu, kita salah pilih kawan. Jadi menyebabkan bila seorang individu atau kawan kita tu melakukan kejahatan, kita akan terikut dan kita akan terjerumus untuk melakukan kejahatan tersebut. Kerana disebabkan salah pilih kawan, rosak akhlak diri kita sendiri. Macam tadi saya katakan, bila contoh perbuatan ataupun aktiviti melepak ataupun merokok dan sebagainya, bila kita berkawan dengan orang yang salah, macam orang yang tidak bermoral, selalu buat salah, selalu merokok, kita pun dalam hati ni akan rasa sifat ingin cuba untuk melakukan suatu perkara yang baru. Jadi kita akan cuba untuk merokok, cuba untuk hisap rada. Dan ini sepatutnya, perbuatan ni tidak sepatutnya berlaku lah, kerana perbuatan ni bukan sekadar merosakkan diri kita, malah dia akan membebankan ahli keluarga kita. Macam saya katakan tadi, contohnya bila kita merokok, khususnya lelaki, bila kita merokok, kita akan rasa ketagih untuk merokok. Jadi kita memerlukan wang untuk membeli rokok tersebut. Macam kita sebagai seorang pelajar, kita sedia maklum, kita masih belajar. Jadi kita tak, wang tu masih ada, tapi bukan rokok tu bukan keperluan kita untuk membeli wang. Wang tu bukan keperluan kita untuk membeli rokok. Jadi kita tak sepatutnya menggunakan wang yang diberi oleh mak ayah untuk membeli rokok ataupun membeli dadah, kerana wang tu kita gunakan untuk keperluan pelajaran, makanan dan kehidupan harian. Jadi kita sebagai seorang anak, khususnya pelajar, hendaklah menggunakan wang yang diberikan oleh mak ayah untuk keperluan peribadi dan bukannya untuk kegunaan negatif macam rokok, dadah dan sebagainya. Dari aspek yang lain pula, macam ibu bapa sendiri perlu memantau pergerakan anak-anak mereka lah. Kerana anak-anak, kalau tiada pemantauan ni, anak-anak akan rasa bebas untuk melakukan sesuatu perkara yang mereka inginkan. Dan oleh itu dapat disimpulkan bahawa keruntuhan akhlak dalam kalangan
bebas sama ada lelaki maupun perempuan. Dan terima kasih. Baiklah, begitu hebat sekali wacana yang diberikan oleh panel pertama kita sebentar tadi. Seterusnya, dalam persoalan yang sama, apakah pendapat saudari panel kita yang kedua terhadap kesan pergaulan bebas yang paling serius dalam kalangan remaja kita? Terima kasih kepada gambar yang cantik dan dramatis. Baiklah, di sini sebelum saya menjawab, sebelum saya mengutarakan jawapan mengenai kesan pergaulan bebas, suka saya mengatakan mengenai fakta ataupun sesuatu perkongsian untuk semua warga dewan. Menurut surah An-Nur ayat 2, maksudnya adalah perempuan dan lelaki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari kedua-duanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada kedua-duanya. Sebenarnya saya ambil potongan sedikit daripada surah An-Nur ini. Sebenarnya ada petikan penuh, tapi saya ambil sedikit daripada surah An-Nur ayat yang kedua ini, kerana ayat ini membicarakan tentang sesuatu yang kita tahu, iaitu azaniyatu wazani. Seperti kita tahu, azaniyatu ini sendiri adalah penzina daripada kalangan wanita, dan manakala wazani adalah penzina daripada kalangan lelaki. Jadi dekat dalam Al-Quran ini kita sudah dapat lihat bahawa dalam ayat Al-Quran tersebut, ayat yang keluar daripada ayat ini adalah azaniyatu wazani, di mana di mana kalangan wanita ini sendiri terlebih dahulu yang memulakan zina, berbanding dengan lelaki. Maksudnya kat sini, zina ini berlaku berpunca daripada perempuan. Baiklah, jadi kita sambung kepada kesan pergaulan bebas tadi. Jadi kesan daripada pergaulan bebas ini, saya kira mungkin akan menjejaskan masa depan seseorang remaja tersebut. Kerana apa? Kerana kita masih merupakan negara yang berpegang teguh kepada adat-adat agama. Okey, kerana kita sudah sedia maklum, Malaysia merupakan negara yang agama rasminya merupakan agama Islam. Jadi kita masih berpegang teguh kepada adat-adat agama ini. Jadi atas sebab itu mungkin akan menjejaskan masa depan anak-anak remaja ini lah, kerana mereka ini mengambarkan pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini kita sudah saya sebutkan tadi. Pergaulan bebas ini adalah sesuatu aktiviti yang dibawa daripada negara barat. Baiklah, jadi trend barat ini telah dibawa masuk ke negara kita, kerana atas sebab-sebab mungkin atas sebab trend, kerana pada masa ini hampir semua yang mempunyai pasangan masing-masing, mempunyai pasangan di usia yang lebih awal. Atas sebab inilah punca berlakunya pergaulan bebas antara lelaki dan juga perempuan. Jadi negara kita ni rasmi negara Islam, bukannya negara barat yang lebih menyanjungkan budaya hedonisme, iaitu keseronokan sebagai matlamat utama hidup. Jadi remaja yang tersalah dalam pergaulan bebas ini akan sukar diterima oleh masyarakat, kerana sebagai contoh, mungkin mereka akan menjatuhkan maruah keluarga, kerana mungkin mereka seperti yang Tuan-Tuan cakap tadi, ramai remaja pada masa ini telah melahirkan anak di menikah. Jadi itu telah mencalarkan maruah keluarga mereka. Okey, jadi atas sebab itu mungkin ada sesetengah keluarga ini, mungkin mereka membuang anak mereka daripada rumah. Jadi atas sebab itu menunjukkan sesuatu kesan yang buruk
bebas dalam kalangan remaja, apa yang sudah terjadi? Sekarang, sudah terang lagi dan bersulung bahawa sebenarnya terdapat banyak kesan yang buruk berlaku jika masalah pergaulan bebas tidak dibendung dengan kadar segera. Setiap penyakit pasti ada penawarnya dan setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Tidak ada masalah yang tiada jalan penyelesaiannya, sama ada mahu ataupun tidak sahaja. Pasti warga dewasa kalian menantikan penawar ajaib yang diperlukan agar masalah pergaulan bebas dalam kalangan remaja ini semakin berkurangan. Menurut saudara Hanif, panel pertama kita, apakah langkah yang paling produktif untuk memastikan masalah pergaulan bebas dalam kalangan remaja dapat ditangkis? Baiklah, terima kasih moderator atas soalan yang diajukan tadi. Antara langkah produktif untuk mengatasi isu pergaulan bebas di dalam kalangan remaja ialah melalui kawalan terhadap media sosial. Aspek ini memerlukan kerjasama yang padu di antara remaja sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat serta pentadbiran negara. Seperti yang diketahui, dunia tanpa sepadan pada hari ini menyebabkan semua maklumat yang tidak ditapis mampu sampai kepada pengetahuan remaja. Nilai etika, moral, budaya serta ideologi perlu ditapis sendiri oleh remaja, sedangkan pengetahuan mereka adalah terbatas dan kemahuan untuk menerka perkara-perkara baru adalah sangat tinggi. Oleh hal ini, kawalan terhadap maklumat yang boleh diakses oleh remaja amat perlu. Sebagai ibu bapa dan guru, peranan sebagai individu yang dekat dengan remaja perlu digunakan sebaik mungkin untuk menyerahkan kesedaran kepada para remaja untuk menjauhi foto-foto media yang memberi pengaruh impak negatif kepada fikiran dan emosi. Macam saya katakan ni, ibu bapa dan sekolah merupakan golongan yang dekat terhadap remaja berkaitan apa-apa isu ataupun masalah remaja itu sendiri. Contohnya, ibu bapa, apa peranan ibu bapa? Ibu bapa boleh memantau ataupun membuat kawalan peranti telefon pintar para remaja, iaitu menyekat dan memantau setiap gerak-gerik akses yang digunakan oleh para pelajar, sekiranya menggunakan media sosial yang terdapat di peranti telefon pintar masing-masing. Kerana bila ibu bapa membuat pemantauan dan kawalan penggunaan media sosial, anak-anak akan berasa takut dan akan berasa berhati-hati untuk sekiranya mereka menggunakan kemudahan yang telah disediakan. Kalau kita beralih kepada aspek sekolah pula, dalam sekolah boleh mengadakan kempen yang bertajuk kawalan media sosial melalui pergaulan bebas. Kempen ini sangat baik kerana ia dapat memberikan kesedaran pada para pelajar di sekolah, kerana kawalan media sosial di telefon pintar mampu memberi impak yang positif jika digunakan dengan sebaik mungkin. Sebagai contohnya, sekolah boleh, macam saya katakan tadi, sekolah boleh mengadakan kempen yang memberikan input ataupun maklumat tentang kawalan terhadap media sosial sehingga para pelajar akan tidak terjerumus dalam apa-apa isu serta dijauhi dengan pergaulan bebas yang terdapat dalam media sosial itu sendiri. Sekian, terima kasih. Begitu handas sekali lontaran idea diberikan oleh panel pertama kita. Seterusnya, persoalan terakhir untuk panel kita yang kedua masih berlega dalam persoalan yang sama, iaitu apakah langkah yang paling produktif untuk memastikan masalah pergaulan bebas dapat ditangkis dalam kalangan remaja. Baiklah, bagi mengatasi mengatasi pergaulan bebas. Baiklah, bagi mengatasi pergaulan bebas ini, saya ada beberapa langkah. Di sini yang pertama adalah kita seharusnya menjaga adab-adab dalam pergaulan. Di sini kita tahu
kedua ahli panel kita yang cukup handal ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Sebagai penutup, bolehlah jikalau saya meminta izin kepada kedua panel kita, Saudara Hanif dan Saudari Nur Sazwana, untuk memberikan sedikit ulasan atau rumusan ringkas yang berkaitan antara masalah pergaulan bebas dalam kalangan remaja dengan siswa-siswa guru yang berada di hadapan kita sekarang ini. Dipersilakan Saudara Hanif. Baiklah, terima kasih moderator. Antara rumusan yang saya boleh simpulkan, pergaulan bebas ni merupakan satu topik yang sangat diperkatakan pada zaman era globalisasi ini, kerana kita sedia maklum pergaulan bebas ni terdiri mempunyai dari aspek faktor-faktor berlaku pergaulan bebas, kesan-kesan berlaku pergaulan bebas dan langkah mengatasi pergaulan bebas. Jadi kita sedia maklum pergaulan bebas ni adalah pergaulan secara bebas lah, lelaki maupun perempuan dalam satu kelompok masyarakat. Jadi kita sebagai para guru dan penonton yang hadir pada hari ini kena cakna ataupun mengambil berat isu pergaulan bebas ni, kerana bukan saja kerana isu ini sangat penting bagi membentuk generasi yang aktif dan generasi yang mampu melahirkan modal insan yang berkualiti serta mampu meningkatkan imej negara menjadi negara yang mampu bersaing di seluruh dunia. Jadi saya tekankan dekat sini, isu pergaulan bebas perlulah diatasi oleh kita semua, sama ada pihak sekolah, ibu bapa, diri sendiri, kerana isu ini adalah isu yang penting supaya kita menjadi insan dan menjadi umat Islam yang bebas daripada tidak terjerumus dengan sebarang masalah moral ataupun perunturan akhlak. Baiklah, kepada panel yang kedua. Baiklah, jadi saudara pengurusi, sahabat pendengar dan juga wakil dewan sekalian, jadi belum terbuluh biarlah dari rebungnya. Itulah kata-kata teramat yang menunjukkan bahawa didikan itu perlulah diterapkan sejak dari kekecilan. Kerana gunung yang sudah matang sudah tidak boleh dihentak, apatah lagi manusia yang semakin sombong sikapnya kerana ego yang tinggi. Secara rumusnya, pergaulan bebas ini perlulah dipandang serius kerana remaja merupakan imej negara kita pada masa akan datang. Jika baik pemimpinnya, maka baiklah pengikutnya. Jika buruk, maka sebaliknya. Terima kasih saudara moderator. Baik, terima kasih diucapkan kepada panel-panel kita atas ulasan ringkas yang diberikan. Konklusinya, perkara yang berkaitan dengan masalah ini sebenarnya bukan suatu perkara yang patut dipandang remeh oleh kita sebagai pakar pendidik. Setiap individu mempunyai tanggungjawab dalam membendung permasalahan yang dialami ini daripada terus menjadi gelap. Moga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Sebelum menamatkan sesi forum kita pada hari ini, ada sesiapa dari kalangan siswa-siswa guru yang berada dalam dewan ini untuk menanyakan soalan kepada para panel kita? Baiklah, ada satu soalan dari siswa guru ambilan 2020 yang diajukan kepada panel kita yang pertama, Saudara Hanif. Soalan dia berbunyi begini: apakah cara terbaik dalam menjaga batas pergaulan terhadap seseorang yang kita suka? Terima kasih moderator atas soalan yang dikasihkan tadi. Antara langkah terbaik untuk mengatasi pergaulan terhadap orang yang kita suka adalah bergantung pada diri kita sendirilah. Macam diri kita, macam untuk seorang pelajar tu, bila dia suka terhadap pelajar ni, dia tidak sepatutnya atau mengambil, orang kata ambil kontak ataupun dekat macam di media sosial. Sekiranya seorang pelajar tu dia suka terhadap orang pelajar lelaki, dia suka terhadap pelajar perempuan, jadi dia tak di aplikasi WhatsApp, contohnya aplikasi Instagram, bila pelajar lelaki suka terhadap pelajar perempuan, ada rasa suka, ada rasa cinta, dia tidak sepatutnya follow ataupun kata tidak mengikuti perkembangan wanita itu sendiri ya, kerana setidaknya dia ada inisiatif untuk elak daripada
terjerumus untuk melakukan maksiat ataupun bergaul secara bebas. Dari aspek lain juga, macam saya katakan tadi, dari diri sendiri juga, kita tidak macam contoh pelajar A, pelajar lelaki tidak sepatutnya berkomunikasi secara kerap terhadap pelajar perempuan di contohnya aplikasi WhatsApp contohnya. Macam di aplikasi WhatsApp kita contoh pelajar lelaki tidak sepatutnya orang kata chatting ataupun chat tanpa ada rasa untuk keperluan kerja, contohnya untuk dia ada urusan penting lah. Dia sepatutnya kalau kita nak chat perempuan ni dia ada batas, bukan untuk suka-suka ataupun secara aku nak chat dia ini untuk saya suka-suka untuk seronok kan. Jadi sepatutnya pelajar lelaki ataupun pelajar perempuan lah yang ada perasaan suka, dia bergantung pada diri sendirilah. Bagi saya adalah cara yang terbaik, kerana bila macam di aplikasi WhatsApp kan, bila kalau dia ada urusan penting ataupun dia ada urusan untuk contoh urusan kerja, urusan kerja berbulan ataupun kita urusan dan sebagainya, tak perlu kot nak chat ataupun berkomunikasi secara dalam talian, kerana dia memanglah dia kesan dia tak akan nampak sekarang, tapi bila dia gerak kita berkomunikasi secara pelan makin banyak dia akan nampak, akan mula rasa terjerumus untuk berkapal dan seterusnya ke peringkat yang lebih teruk lah. Jadi bagi saya, diri sendiri amat memainkan peranan untuk mengatasi sebarang isu, terutama dalam isu pergaulan bebas, kerana macam saya katakan sebelum tadi, isu ni perlu diambil berat dan cakna, kerana salah satu penyumbang kepada kemerosotan dan kerutan akhlak adalah pergaulan bebas. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kerana kita yang pertama. Saya menerima lagi satu soalan dan saya kira ini merupakan soalan terakhir sebelum kita menamatkan sesi forum kita. Soalan ini diajukan kepada panel kita yang kedua, Saudari Nur Sazwana. Soalannya berbunyi begini: adakah penguatkuasaan undang-undang dapat dijadikan sebagai antara langkah yang produktif dalam membantras masalah pergaulan bebas dalam kalangan remaja? Terima kasih Saudari Nurhayati. Ya, saya kira penguatkuasaan undang-undang ni dapat dijadikan sebagai langkah untuk membantras masalah pergaulan bebas ni dalam kalangan remaja. Okey, kerana penguatkuasaan undang-undang ni biasanya dimainkan peranan oleh pihak kerajaan, okey, yang menguatkuasakan undang-undang lah. Okey, jadi sebagai contoh, pihak kerajaan boleh menguatkuasakan undang-undang seperti menangkap mana-mana orang awam ataupun golongan remaja ini yang melakukan pergaulan bebas ataupun berkhaluan secara umum di tempat awam. Okey, jadi perkara ini perlu kita utarakan, dan ini satu perkara yang baguslah untuk mengatasi berlakunya isu haluan ataupun pergaulan bebas di tempat-tempat umum. Dan saya kira sekiranya berlakunya kenyataan seperti menghina kepada undang-undang negara, jadi mungkin kita boleh ambil tindakan dan juga dikenakan hukuman denda ataupun penjara, ataupun kedua-duanya sekali atas sabit kesalahan yang dilakukanlah. Saya kira itu sahaja pendapat daripada saya. Terima kasih panel kita yang kedua. Nampaknya masa amat menceburi kita. Sebelum berakhir, mari kita sama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana dapat memberi tumpuan yang sebenarnya terhadap forum kita pada pagi ini. Maka dengan ini, izinkan saya untuk mempersembahkan pantun yang berbunyi: tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Indahlah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu alam. Daun dedalu, daun
selasih. Sekian dahulu, terima kasih. Saya akhiri forum siswa guru kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.